إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran. Pada pagi ini kita dapat sambung kitab pedoman sembahyang berjemaah. Kalau ikut catatan saya ni 16 Syawal. Lama lebih sebulan ni. Kita tangguh lebih sebulan. Muka surat 12 Jawi, Rumi muka surat 18. Niat mengikut imam pertengahan sembahyang. Kita berhenti kat situ. Niat mengikut imam pertengahan sembahyang. Jawi 12 bawah, Rumi 18. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Berkata pengarang, dan harus boleh dibenarkan, tidak membatalkan sembahyang, itu maksud harus. Dan harus tu maksud boleh dibenarkan ataupun tidak membatalkan sembahyang. Harus boleh. Orang sembahyang seorang, dia sembahyang seorang, munfarid dia sembahyang seorang. Dan harus orang sembahyang seorang niat mengikut imam di tengah sembahyang. Tengah-tengah sembahyang boleh kalau nak ikut imam. Sebenarnya kita pernah lalu sebelum ni. Dekat mana? Dekat muka surat berapa, tapi kita pernah lalu sebelum ni. Syarat qudwah. Makmum berniat mengikut imam, muka surat 12 Rumi tu kita dah bahas kat situ. Lepas tu dia ulang balik kat sini. Dari segi kebolehan keharusan, makmum boleh dia ikut imam, bukan dia niat imam, bukan ikut, dia niat imam, bukan dia niat dalam takbiratul ihram. Bukan, boleh kalau begitu. Biasa kita buat, untuk nenek kita dah ajar lama dah. Bila sembahyang, masih niat sahaja aku qasad ta'arud ta'yin tu, sahaja aku sembahyang fardu subuh. Masukkan sekali makmuman, kan? Masukkan sekali imaman. Yang kita bahas bukan imam lah, makmum lah. Masuk sekali makmuman. Sehingga kan bila kita duduk amal, kan kita ingat makmuman tu mesti. Kita tahu 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat tu sunat, kita tahu. Lillahi ta'ala tu, menghadap kiblat tu, kita tahu masa niat tu sunat, itu kita tahu. Tapi sahaja aku sembahyang fardu subuh, itu mesti ya. Makmuman mesti ya juga. Kita salah anggap mesti. Sedangkan makmuman tak mesti dalam takbir tadi tu. Ketika Allahu Akbar sahaja aku sembahyang fardu subuh, makmuman tu tak mesti dalam takbir tu. Tak semestinya. Niat makmum. Bila dia boleh niat? Boleh dalam takbir, boleh betul dah buat tu dah boleh. Sehingga imam rukuk, dia nak rukuk. Masa tu dia pun makmum, lama nak sampai makmum tu, tak apa, boleh. Itu waktu dia. Itu kita tahu. Ataupun itu kalau dia nak rukuk. Tapi kalau dia tak berniat pun nak rukuk, dia boleh masuk rakaat kedua, rakaat ketiga boleh. Contohnya, dia imam sembahyang, dia sembahyang. Tapi dia tak niat pun nak ikut imam. Dia tak berniat pun nak ikut imam. Jadi bila imam rukuk, dia tak rukuk lah. Ataupun imam tak rukuk lagi, dia mungkin rukuk dah. Walaupun dia duduk dalam saf, tapi dia tak niat mengikut imam, boleh lah. Cuma dia kacau lah. Dia jadi tak comel, kacau. Cuma boleh. Imam tak rukuk, dia rukuk dah. Imam tak i'tidal, dia i'tidal dah. Imam sujud. Imam sujud,
dia tak sujud-sujud lagi, boleh. Dia boleh lawan. Kenapa dia boleh lawan? Sebab dia bukan makmum, dia tak niat makmum pun, bolehlah. Okey. Tapi kalau makmum ni tunggu, dia batal pula. Dia tak niat makmum. Sekarang ni dia dah habis baca lah. Imam tak rukuk lagi, dia tunggu lagi. Batal pula makmum. Sebab tak niat makmum, kenapa tunggu? Saja tunggu imam. Itu bukan imam, kan tak niat makmum. Maka dia tunggu tu batal. Tunggu lama sikit batal. Makmum tadi. Sebab dia tak niat makmuman. Jadi yang dia nak bagi tahu ni, contohnya rakaat pertama semayang tak niat makmuman. Imam rukuk, makmum tak rukuk lagi ya. Sebab dia bukan niat makmum, cuma dia duduk menyibuk dalam sah je. Okay. Lepas tu sebenarnya tak kisah dalam sah ke kat belakang ke mana-mana pun. Kalau dia tak niat makmum, dia tak boleh lah ikut imam tu. Dia tak niat makmum kan? Okay. Bila imam rukuk, dia tak rukuk lagi. Imam i'tidal, dia tak i'tidal lagi. Imam sujud, dia tak sujud lagi. Lepas tu baru dia rukuk. Sebab dia bukan niat makmum, dia bukan niat makmuman, boleh lah. Okay. Imam dia i'tidal, imam dah nak naik dah. Dah sujud kedua dah. Dia baru nak turun sujud, imam pun Allahu Akbar naik ke rakaat kedua. Dia baru nak sujud pertama, baru nak duduk, baru nak sujud. Lepas tu dia naik rakaat seterusnya. Bila dia naik rakaat seterusnya, imam dah baca surah dah. Okey, masa tu baru dia niat makmum, boleh? Itu maksud dia. Seorang tu dia sembahyang seorang, kemudian dia niat mengikut imam tu di tengah sembahyangnya. Sembahyang makmum di tengah-tengah. Ataupun sembahyang imam tengah-tengah. Sembahyang imam tengah-tengah, makmum masuk tu biasa kita buat dah, masbuk tu. Boleh juga. Imam rakaat ketiga baru makmum masuk. Boleh tak? Selalu duk buat. Ataupun dia sembahyang dulu, sembahyang seorang-seorang. Bila dia dah makmum dah rakaat kedua, baru dia masukkan imam. Tak kisahlah imam rakaat ke berapa sekali pun, dia boleh masuk, masuk gitu. Padahal rakaat pertama tak niat makmum, boleh. Rakaat kedua, malah masa tahiyat boleh. Masa imam tahiyat, baru makmum tadi niat ikut imam, boleh. Boleh. Tak dari segi kebolehan, dari segi keharusan. Dia niat makmum. Sebelum tu dia tak niat makmum, boleh. Tapi dia kata, dan jika bersalahan kedua-dua tetapi makruh demikian itu, tak dapat pahala jemaah, tak dapat 27. Jadi walaupun sah kalau niat makmum tu tak ada dalam takbir, tak ada takbir pun, Allahu Akbar saja aku sembahyang fardu subuh, kan, makmum tadi. Lepas tu imam baca amin, baru dia kata, baru makmum niat. Makmum lambat datang makmum dia. Okey. Lepas tu wajib ikut imam lah. Okey. Makmum tadi tak dapat 27. Itu masuk makruh, tapi sah. Ataupun dia masuk kat tengah-tengah tadi. Rakaat pertama dia tak mau ikut imam. Rakaat pertama tak mau ikut imam. Jadi imam rukuk dia tak ikut lagi. Imam sujud baru dia rukuk, ikut dah dia je. Bila imam dah naik rakaat kedua, dia baru sujud. Tak apalah, dia bukan niat makmum pun, cuma menyebut dalam sah je. Lepas tu bila dia bangun, imam dah nak habis baca surah dah. Imam. Masa makmum tadi bangun rakaat kedua, baru makmum tadi niat. Makmum masa dia naik masuk rakaat kedua, boleh. Imam rukuk dia kena rukuk lah sebab dia makmum. Tak dapat 27 juga. Tak dapat. Tak dapat 27 juga. Nak bagi tahu keharusan aja. Ini bermakna kalau makmum masbuk, nanti dululah makmum masbuk tu. Okey. Jadi kita kadang-kadang kita tengok, ingat tak budak-budak dulu? Saya pernah buat dulu masa budak-budak. Datang lambat, imam dah rakaat ketiga, katalah sembahyang isyak. Masa sembahyang lepas sembahyang maghrib tu, berlari dulu kat luar, berlari. Lepas tu masuk lambat. Bila masuk lambat, imam dah rakaat ketiga, kita baru masuk. Tapi tiba-tiba, kita yang baru masuk ni salam sama dengan imam. Macam mana buat? Ingat dulu. Macam buat? Tak aja sini cegedik-cegedik kot. Pandai-pandai alim-alim sini, kecil-kecil aja alim dah. Kejarlah imam. Imam rakaat ketiga ni. Kita Allahu Akbar. Takbir, makmum takbir ni. Allahu Akbar, baca Fatihah wal-dhalin amin, rukuk, tidak sujud. Sujud, naik rakaat kedua. Naik rakaat kedua tu, kita rakaat makmum rakaat kedua, imam dah mungkin dah rukuk kot. Nak naik rakaat keempat ke, kita baca laju, rukuk, tidak sujud, naik tahiyat, naik lagi rakaat ketiga. Sampai rakaat keempat, imam tahiyat akhir, kita tahiyat akhir. Dulu masa kecil-kecil dulu. Okay. Jika macam tu keadaannya, kita kata tak sah kan? Tak sah lah, mana boleh main kejar gitu. Sebenarnya boleh sah, tapi kena pandai. Masa kita buat budak-budak dulu, awal-awal lagi niat makmum, tapi kejar, itu yang batal. Mana boleh. Sepatutnya ikut aja imam salam, tambahlah 2 ke 3 berapa yang ketinggalan. Tapi kalau nak sah juga boleh.
Macam mana? Masa takbir sembahyang makmum tadi masuk lambat rakaat, imam dah rakaat 3 dia baru masuk tadi. Jangan niat makmum. Sebenarnya seorang cuba minta dia lah menyebut kat sah saja. Tak ada salah. Allahu akbar, baca laju-laju, sembahyang laju-laju. Allah baca Allahu amin, Allahu akbar, rukuk, i'tidal. Sembahyang betul lah, yang sah lah ni. Jangan sampai nak laju sampai tak sah, elok. Kejar. Ketika imam dah tahyat akhir, waktu tu makmum sampai, letih waktu tu sampai tahyat akhir juga. Masa imam tahyat akhir, imam dah baca kama sallaita ala Ibrahim, makmum baru duduk. At-tahiyah, baru at-tahiyah. Punyalah cepat kejar. Masa tu makmum tu baru niat apa? Makmum. Boleh? Dapat betul je? Tak dapat. Cuma nak beritahu boleh, tu aja. Jadi, kita tak boleh kata, pukul kata, makmum yang kejar imam tu batal, tak sah. Mana boleh? Tidak. Cuma kebiasaannya memang tak sah sebab dia tak reti. Nak cara betul dia, nak cara untuk sah dia, jangan niat makmum dulu, kejar dulu. Bila dah sampai sama, baru niat makmum. Cuma tak dapat apa pun. Semayang tak khusyuk. Makruh lagi, tak dapat 27, tak dapat apa. Cuma nak beritahu boleh, tu aja. Harus. Boleh. Tetapi makruh demikian itu kalau buat macam tu. Okey, dan tiada makruh sekiranya tak makruh, ini tak makruh pula. Sekiranya makmum niat mufaraqah dengan imam kerana seumpama berhadas, ni masalah lain pula. Ini nanti kejap dulu masalah lain ni. Satu lagi yang harus dan tapi tak dapat pahala jemaah. Makmum masbuk sama masbuk. Katalah ada 4 orang, imam saat bagi salam, makmum naik 4 orang. Kenapa? Dia masuk lambat. Kan? Masbuk lah, tinggal 2 rakaat lah kita kata. Sembahyang isyak tinggal 2 rakaat. Bila imam salam, makmum nak tambah 2 lagi lah. Bila 4 orang makmum naik, makmum masbuk naik, okay? Salah seorang daripada 4 orang tu tiba-tiba jadi imam. Boleh. Sama lah tadi. Tiba-tiba 3 orang ke belakang, undur belakang. Duduk belakang, semua masbuk, duduk belakang dia. Yang tundur tu niat makmum dekat imam baru. Imam baru apa? Dia pun asalnya makmum juga. Boleh. Tapi samalah juga, tak dapat pahala jemaah lah. Sebab dia dah dapat pahala jemaah dekat awal-awal lagi. Ketika dia takbir rakaat imam rakaat 3, dia baru masuk rakaat pertama, dia dah dapat 27. Dia dapat 27 dah makmum tadi. Bila imam salam, dia nak tambah lagi 2. Tiba-tiba dia tengok, 4 orang. Sedap ni kalau 3 orang undur ni, biar dia jadi imam. 3 orang ni undur. Undur belakang, niat makmum pula dekat imam baru ni. Boleh ikut dia? Boleh, sah. Tapi adakah dapat 27? Dapat 27, tapi 27 asal. Dengan imam asal, bukan 27 dengan imam baru. Sebab dah dapat 27, nak dapat 27 macam mana lagi? Maka, tak dapat apa-apa. Dari segi sudut itu, tak dapat apa-apa. Tapi boleh? Boleh. Dibenarkan. Pernah tengok orang buat? Pernah tengok? Lepas masbuk naik, tiba yang lain tu undur belakang. Saya pernah tengok kan orang buat. Dan biasalah orang buat untuk kita. Kita buat untuk orang tak pernah. Kita masbuk ramai ni, aku nak jadi makmum lah. Tak pernah lagi. Sebab kita tahu, tak ada fadilah pun. Malah jadi risiko, macam-macam risiko lagi. Tengok imam tu salah ke? Imam yang kita tiba-tiba tu. Padahal dah dapat 27 dah. Kenapa pula nak sibuk nak dapat yang lain? Sedangkan tak boleh dapat pun pahala lebih dah, tak boleh dah. 27 tu lah. Dekat mana dapat tu? 27 dengan imam asal tu. Tu je lah. 27 tu pun tak sama besar dengan 27 yang makmum bukan masbuk, tak sama. Tak sama. Tiba-tiba ada makmum lain yang masbuk juga, kita nak jadikan dia imam dengan niat apa? Nak dapat lebih lagi, tak dapat. Tak dapat apa dah. Okey. Dan tiada makruh, yang ni tak makruh. Sekiranya makmum niat mufaraqah. Oh, tak makruh sekiranya makmum tadi niat mufaraqah dengan imam. Ini bab lain pula. Ini bukan masuk tengah-tengah. Kerana seumpama berhadas imamnya. Oh, tak apalah kat situ. Maka kebetulan ada imam lain. Maka niat mengikut ia akan imam lain itu, maka tiada makruh. Ini pun sama juga. Dia sembahyang dulu dengan satu imam ni. Okay. Bila dia imam sembahyang dengan imam ni, tiba-tiba imam tu berhadas, imam tu batal sembahyang, imam tu pergilah. Kebetulan ada imam lain. Lepas tu imam lain ganti. Jadi dia niatlah pula ikut imam tu kan. Maka niat mengikut imam yang lain itu maka tidak makruh. Tak makruh. Iyalah. Sebab dah imam tak ada. Ganti imam lain. Dia pun niat nak ikut imam tu lah pula. Maka tak makruh. Malah kalau dia terus niat dah imam tak ada, dia terus mufaraqah. Mufaraqah dan terus main seorang. Tetap juga dapat 27. Dapat juga. Okey.
Sebab yang salah ni imam, bukan makmum. Imam yang batal. Maka apabila mengikut ia akan imam pada tengah sembahyang, maka wajib muafakat dengan imam. Kat mana makmum ni masuk, lepas makmum tu niat makmuman, maka dia kena muafakat lah, kena ikut imam. Muafakat tu kena jadi makmum lah. Jadi sama ada imam dah rakaat kedua, makmum tadi baru masuk, kita panggil masbuk. Nanti nak tambah rakaat. Jadi ketika kita ikut imam tu, kena ikut lah. Tak boleh lah main kejar-kejar macam tadi. Tak boleh lah, dengan niat makmum. Imam rukuk, kena rukuk lah. Kalau imam tu tengah sujud, kita Allahu Akbar, baru takbir, terus sujud, ikut. Muafakat dengan imam, ikut. Walaupun mana ada lepas takbir terus sujud. Lepas takbir Fatihah, rukuk, i'tidal, baru sujud. Tapi kenapa juga sujud juga ni? Sebab imam sujud, kena muafakat. Tapi dapat rakaat ni? Tak dapat. Tu maksud kena ikut imam. Jadi bila imam dah salam, kita kadang-kadang tak boleh salam. Sebab kita ada berhutang rakaat lagi. Maka tambah lepas pada tu. Tapi ketika kita jadi makmum kepada dia, kena ikut dia. Itu maksud muafakat. Itu kalau masuk lambat. Kalau kita masuk cepat pun sama. Kita imam takbir, kita takbir. Kena ikut imam lah sampai habis. Ataupun kita masuk tengah-tengah tadi. Ketika awal-awal sembahyang tak niat makmum lagi, maka tak perlu ikut imam. Tiba-tiba tengah-tengah imam rakaat kedua, kita pun rakaat kedua, baru kita masuk. Bermula kita niat makmum tadi, kena ikut imam lah. Rakaat pertama tak kena ikut sebab kita tak niat makmum. Itu dia nak bagi tahu. Bila makmum niat makmum, automatik dia kena ikut imam. Dah nama niat makmum, kenalah ikut imam. Ada orang niat makmum tapi tak ikut imam. Tak ikut macam mana? Dia buat lambat-lambat, hukumnya makruh. Dia buat lambat-lambat. Maksudnya imam sami Allah liman hamidah, dia tak naik lagi. Allah sami Allah liman hamidah. Pada tak batal. Tak batal tapi makruh hukumnya. Imam bersujud Allahu Akbar, dia tak sujud saja je. Allah, dia pun bawa Allahu Akbar. Dengan saja. Kalau dia baca Fatihah, dia tengah baca Fatihah, tak apa. Sebab baca Fatihah tu rukun. Masa yang tidak, sami Allah mahamidah, baca apa? Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim, kenapa? Baca imam kena suruh bangun. Itu arahan tu. Sami Allah mahamidah tu arahan suruh bangun. Kenapa tak bangun? Baca Subhana Rabbil Azim dulu, tak cukup 3 lagi. Kalau kita fikir, ketika makmum tadi, dia masuk lambat sikit, dia bawa Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imam pun Allahu Akbar. Makmum tadi kena rukuk. Kena rukuk kan? Tinggal tak rukun? Fatihah tu rukun. Tinggal. Bila imam suruh rukuk, tinggalkan Fatihah kalau dia masuk lambat tadi. Kalau yang rukun pun kena tinggal untuk dapat rukuk dengan imam tadi, tinggal dapat siratal ladzi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan duk habiskan kalau dia masuk lambat ni, kalau masuk lambat. Kita bagi masbuk juga, dia masuk lambat. Jadi, mana yang sempat baca, dah yang tak sempat, imam rukuk-rukuk. Kalau rukun pun, kena tinggal, kerana imam suruh rukuk. Kalau yang sunat, lagilah kena tinggal. Ya, sami Allah liman hamidah, arahan tu. Kita, Subhana Rabbil Azim, baru 2 kali, nak sekali lagi. Kenapa baca kali ketiga? Kalau rukun pun, tinggal. Rukun iaitu Fatihah. Padahal wajib Fatihah, tinggal. Kecuali dia masuk awal, tapi dia baca tak habis-habis kan. Dia baca tak habis. Itu dimaafkan 3 rukun panjang. Itu kita bahas nanti lah. Jadi, kalau yang rukun pun disuruh untuk tinggal, kalau yang sunat, lagilah. Imam sujud Subhana Rabbil A'la, dia pun sujud Subhana Rabbil A'la. Allahu Akbar, imam pun Rabbi fili warhamni wajburni. Dia sekali lagi Subhana Rabbil A'la. Subhana Rabbil A'la kan sunat. Mengikut imam lagilah sepatutnya. Sepatutnya lebih-lebih lagi kena ikut imam. Okay, habis satu masalah. Masalah seterusnya, yang berhak dan utama menjadi imam. Ini pula dari segi keutamaan, aulawiyat nak jadi imam. Yang ini nak jadi imam ni bukan wajib, ni sunat. Kalau wajib teruk juga. Pejabat agama, masalah pertama dia adalah nak cari imam, Bilal siap. Dan nak jadi cari masjid surau. Lebih-lebih lagi surau. Lagi susah. Masjid tak susah sangat. Sebab dia ada allowance. Ada allowance. Lepas tu pula, kalau tak ada orang ke, boleh buka macam, okey, siapa nak interview untuk jadi imam. Jadi masjid tak berapa susah, tapi kadang susah juga. Cuma tak berapa susah nak cari imam dekat masjid. Tapi kalau kat surau dia payah sikit. nak cari. Pertama, dia tak ada allowance. Kalau ada pun tak banyak.
Macam itulah, sikit-sikit aja. Imam, Bilal, siap. Payah susah nak cari. Jadi kalau kita nak ikut yang kita nak baca sekejap lagi ni, kalau ikut sungguh-sungguh, memang tak ada lah jadi imam. Tak ada. Tak ada. Jadi ini dipanggil keutamaan sunat, keutamaan aulawiyat. Keutamaan nak jadi imam dia mesti macam ni. Mesti tu apa? Mesti sunat, bukan wajib. Kalau wajib memang tak jumpa. Memang tak jumpa. Mari kita tengok. Yang berhak dan utama menjadi imam. Yang pertama, kita kena faham sebelum kita masuk, ada dua keadaan untuk jadi imam. Ada dua keadaan. Yang pertama, berdasarkan tempat ataupun jawatan. Yang kedua, berdasarkan sifat imam itu. Yang pertama, berdasarkan jawatan. Yang kedua, berdasarkan sifat imam. Sifat imam tu, yang kita akan tengok nanti lah, yang bawah tu. Faqih, qari, wara', umur, bangsa. Tu. Itu dia panggil berdasarkan kepada sifat imam. Ciri imam. Ada satu lagi, yang berhak menjadi imam berdasarkan jawatan ataupun tempat. Macam mana? Nanti kita akan bahas kat situ. Kelebihan dari segi tempat didahulukan, lebih power, lebih utama, lebih berhak daripada kelebihan dari segi sifat. Kan ciri-ciri imam tu kan kita katakan ada ciri-ciri imam kan. Tapi sebenarnya ciri-ciri imam yang dilihat dari segi tempat atau jawatan. Tak faham kita apa, ambil ini dulu. Lebih berhak daripada dari segi sifat. Dari segi ciri-ciri imam tu. Imam tu begitu, imam ni kena begini, imam kena begini, kena begini. Tapi dia tak ada ciri-ciri tu sangat. Ada sikit-sikit aja. Tapi dia ada jawatan itu. Maka dia lebih berhak. Walaupun dia tak ada ciri-ciri itu sangat. Itu maksud jawatan. Mudah kita kata Menteri Besar. Ini contoh lah, Menteri Besar. Ini akan bahas nombor satu ni, Menteri Besar. Menteri Besar, dia tak ada ciri-ciri jadi imam. Ciri-ciri jadi imam apa? Tu yang banyak-banyak tu. Faqih, qari, wara', hijrah, umur, bangsa, pakaian bersih, elok suara, elok rupa, dan sebagainya. Buta, macam tu. Itu ada bawah tu. Okay. Itu dia panggil ciri. Tapi kalau Menteri Besar, dia kelebihan dari segi jawatan, maka dia lebih. Dari segi jawatan ataupun tu, lebih daripada dari segi ciri. Itu dari segi yang tu. Nanti lagi kita bahas. Gitu. Kita akan faham. Yang kedua, dari segi contohnya solat jenazah. Dia tak gitu. Solat jenazah yang lebih berhak adalah yang paling sedih dengan kematian. Yang paling sedih. Waris lah. Lagi sedih, lagi afdal, lagi berhak. Dari segi imam semayang, dia tak tengok yang sedih ke apa tidak. Dia tak tengok apa. Dia tengok apa? Dia sama ada dari segi jawatan, lagi lebih jawatan, lagi berhak. Ataupun kalau tak ada jawatan tu, baru ciri-ciri yang tadi tu lah. Ciri-ciri bacaan lah, apa ciri-ciri. Okay. Solat jenazah yang paling sedih. Cuba kita biasa dengar. Solat jenazah, nak anak jadikan imam. Betul ke? Itu nombor satu. Adakah benar ia nombor satu? Bagus lah. Adakah ia benar? Tidak. Dia duduk nombor dua. Nombor satu apa? Dia punya key dia punya pembayang dia yang paling sedih. Yang paling sedih, dia lebih berhak. Kalau kata anak lah, anak sedih tapi bukan paling. Tak kena kata isteri, mana boleh dia perempuan. Yang lelaki lah maknanya. Ayah lebih berhak pada anak. Tapi kalau ayah hidup lagi lah, biasanya ayah mati dulu lah. Maka anak lah duduk nombor satu. Tapi kita tak boleh kata kalau boleh nak anak jadikan imam. Kalau lebih-lebih lagi kalau ada ayah. Kalau tak ada ayah, anak lah. Kita nak kata kalau aku mati nanti aku nak ayah jadi imam. Sebab yang paling afdal dalam solat jenazah adalah ayah. Yang paling berhak. Nombor dua baru anak. Nombor satu ayah. Kerana ayah lebih bersedih dengan kematian anak daripada anak bersedih kematian ayah. Ya. Sebab ayah yang pertama, dia lebih sedih daripada anak. Yang pertama, dia tak harap sangat dah paraik tau. Tak harap dah paraik. Dah tua lah, tak harap paraik. Dia ada harta sendiri. Anak tu harap paraik. Aku laki dua bahagian. Jadi
Dapat ayah aku ada 100,000, anak-anak ada 3 orang, anak adik perempuan seorang, aku laki. Bagi-bagi boleh dah tukar kereta ni. Walaupun dia sedih-sedih. Tapi ingat, hutang aku boleh bayar ni. Rumah lama dah isi kita bising, nak tambah dapur belakang. Renovation. Dapat terang. Dan memang hak dia pun. Cuma tak bagi lagi. Tapi sedih tu disulami dengan sedikit kegembiraan. 10% lah. Seronok. Para ni, Kazambah kalau lembu banyak. Ada 100 ekor lembu. Ayah dia pega lembu, jenis penternak lembu. 100 ekor. Ui. Seronok lah. Tak boleh kata seronok pula kematian ayah. Tapi ada rasa lah. Ada rasa. Rumah sewa ada 7 biji. Meninggal. Anak ada rasa. Dalam kepala ni kan Allahu Akbar, baca Fatihah. Allah lepas Fatihah apa teringat ni? Apa benda aku nak buat ni? Dapat dah. Dan memang berhak pun. Bukan kata dia jahat ke, jadi macam apa? Teruk sungguh lah nak ke harta pusaka. Yang baik tak nak harta pusaka gitu? Tak. Itu memang haknya. Memang hak. Cuma nak bagi tahu dari segi kegembiraan, bukan. Dari segi kesedihan tu dia bukan duduk yang paling sedih. Tidak. Yang paling sedih adalah ayah. Ayah kematian anak, maka ayah duduk nombor 1. Anak duduk nombor 2. Yang paling sedih. Okey. Okey, kita tengok. Ada 2. Dari sembahyang selain pada sembahyang jenazah lah. Ada 2. Yang pertama dari sudut jawatan. Yang kedua dari sudut ciri. Dan dari sudut jawatan yang dia nak sebut ni. Nombor 1 sekali. Dan didahulukan jadi imam yang akan yang memerintah dengan tempat perintahnya, seperti qadi dan naibnya. Bahasa dulu sebut qadi lah. Bahasa sekarang sebut sultan, agung, menteri besar, mufti, qadi. Okey. Dia dikata kat sini qadi atau naibnya. Naib tu maksud yang dilantik lah. Kalau kita mufti kan, sultan lantik mufti. Mufti pula lantik qadi. Qadi tu. Qadi Kuantan ada qadi kan, Temelloh kan ada qadi tu. Itulah, tak kisahlah. Maksudnya qadi tu mewakili mufti lah. Jadi kalau qadi datang, dia gini, apa maksud berhak ni? Dan didahulukan jadi imam akan yang memerintah dengan tempat perintahnya seperti qadi dan naibnya. Menteri besar, Perdana Menteri, dia lebih berhak jadi imam berbanding yang lain. Walaupun yang lain tu ada imam yang dilantik, walaupun yang lain tu bacaannya sedap, yang elok sebagainya, dari segi ciri-ciri tadi, tetap juga yang mereka tadi tu, yang ada jawatan tadi tu lebih berhak. Apa maksud berhak? Maksud berhak adalah dia boleh pergi terus ke depan tanpa minta izin. Tu maksud berhak. Tiba-tiba je nyok datang duduk sini. Tiba-tiba. Kalau nak kira tak boleh tu. Sebab ada imam yang dilantik, orang lain tak boleh jadi imam. Dia kena minta izin imam tu. Imam kata, giyalah baru boleh. Tapi bagi yang ada jawatan ni, dia boleh. Dia panggil orang yang memerintah tempat itu. Orang yang memerintah pekerjaan umat Islam. Pekerjaan umat Islam. Pekerjaan agama umat Islam. Jadi kalau katalah sultan datang, dia boleh terus pergi depan. Walaupun ada imam. Imam tak bagi, dia boleh. Sebab dia lebih besar. Dari segi jawatan. Sebab dari segi jawatan lebih besar daripada dari segi ciri. Tapi dia tak baca, tak okey sangat. Ya sah lah, tapi tak okey sangat. Tetap juga dia di depan. Dia boleh tanpa minta izin. Bukan dia je, ataupun yang dia lantik. Macam mufti samalah, qadi yang dia lantik. Dia lantik. Ataupun pembantu dia, tak kisahlah, yang penting dia lantik. Bila dia lantik, maka orang yang dilantik tadi tu macam dia jugalah, macam kita kan. Kalau Perdana Menteri tak boleh pergi situ, dia akan hantar pembantu dia. Pembantu dia ni sama, kena layan sebiji macam dia. Kan? Biasanya kalau bersyarat-mersyarat, kena layan. Begitulah juga. Jadi yang paling berhak menjadi imam adalah yang ada jawatan. Kalau kita di Malaysia, agung, sultan, menteri besar, sebelum tu Perdana Menteri, menteri besar, mufti, qadi atau pembantu qadi. Pembantu yang qadi lantik. Qadi lantik. Dan kalau itu dipanggil yang memerintah tempat. Ada juga yang maksud memerintah tempat, dia tuan punya bangunan. Maka dia tuan punya bangunan. Dia pemerintah tempat dalam bangunan tu. Dia ataupun rumah. Tuan rumah. Contohnya, dia ajak datang sembahyang hajat.
Datang rumah, jom minta atas meja kat rumah. Siapa yang paling berhak jadi imam? Tuan rumah. Bukan imam. Bukan imam surau masjid, bukan. Tuan rumah tu. Imam masjid, imam surau tak boleh pergi depan aja. Akulah dia panggil aku meja dekat rumah. Maka aku lagi depan. Tak boleh, dia kena duduk belakang dulu sampai tuan rumah kata, "Ustaz, tolong jadi imam." Imam tolong jadi imam. Baru dia boleh jadi imam. Dia tak boleh pergi depan. Kalau dia pergi depan jadi imam, dia dikira salah dari segi adab. Walaupun faham lah, tak boleh. Macam tu juga nak jadi imam dekat masjid surau yang dia bukan imam. Dia ustaz ke, dia bukan imam lah. Imam kat situ kena suruh. Dia tak boleh, memang aku sini. Dia kena imam di situ. Suruh jadi imam. Barulah dia boleh. Dia tak boleh pergi depan. Kalau dia pergi depan, dia panggil macam tak ada adab. Tak ada adab. Macam tu juga pergi rumah orang, tiba-tiba je. Akulah jadi imam. Tak boleh. Sebab tuan rumah tu yang jadi imam. Tapi kalau sultan yang sebut tadi, yang sultan agung, menteri besar, Perdana Menteri, mufti, qadi dan atau pembantu dia tadi, dia tak pergi minta, dia masuk rumah, dia pergi depan terus, boleh. Dia masuk rumah orang. Orang jemput dia lah, masuk rumah orang tu orang jemput. Dia terus duduk dekat tikar, duduk sejadah imam, boleh. Dia datang masjid, terus dia duduk dekat imam, boleh. Dia lebih besar. Tak perlu minta izin, tak perlu. Itu maksud dia yang berhak. Itu maksud dia. Jadi yang kena minta izin lah. Apa maksud minta izin? Sama ada izinkan saya ya, ataupun izin lah tu. Tak semestinya sebut satu-satu. Kemudian habis dah itu dari segi pemerintah, duduk nombor satu. Kemudian baru yang dari segi ciri-ciri lah. Ciri-ciri imam begitu begini. Ya. Kemudian imam yang ratib, kita panggil rawatib pak. Imam ratib. Imam ratib, imam yang dilantik lah. Imam ratib ni ialah yang diletak jadi imam oleh nazir di tempat itu. Kalau kita pemerintah pejabat agama lah kalau kita. Pejabat agama itulah nazir. Dia lantik siapa-siapa imam. Maka imam tadi dialah yang ciri-ciri dengan maksud dialah yang berhak jadi imam. Orang lain tak boleh jadi imam. Sehingga dia tak ada, barulah boleh jadi imam orang lain. Selagi dia ada, tak kisahlah imam 1, imam 2, imam 3. Janji dia dilantik oleh nazir, oleh pemerintah. Maka dia yang berhak. Orang lain tak boleh. Macam mana hebat orang tu pun tak boleh untuk jadi imam. Kecuali yang tadi lah, yang memerintah tempat tadi. Dia boleh melanggar je. Masuk rumah orang pun dia boleh jadi imam. Yang sultan apa tadi. Jadi nazir tadi dia pergi ke dia pergi bukan nazir, yang nazir lantik, yang pemerintah lantik, imam tu dia pergi tempat yang dilantik, maka dia lagi berhak, orang lain tak boleh. Kalau dia lambat, kalau dia 15 minit baru sampai, 15 minit. Jadi bila dengan syarat kita tahulah dia datang. Kalau kita tak tahu dia datang ke tidak, dah tengok 15 minit, kita boleh lantik orang lain pula. Sebab tak semayang ni, lantik orang lain pula. Maksud lantik orang lain tu, lantik sementara. Okey. Bila kita kata okey, baru boleh jadi imam. Malah baru boleh qamat. Saya rasa tak ada dalam ni. Tak apa, kita sebut dulu lah. Bilal, muazzin, dia pemilik azan. Tapi qamat bukan pemilik dia, bukan. Pemilik dia bukan muazzin, bukan Bilal. Dia hanya azan aja pemilik. Kalau dah masuk waktu, muazzin Bilal tak nak azan, okey je. Tak boleh salahkan dia. Sebab dia pemilik. Lepas dia azan, okey selesai. Nak sembahyang, dia tak boleh qamat. Muazzin Bilal tak boleh qamat. Sebab dia bukan pemilik qamat. Dia kata aku azan, akulah pemilik qamat. Salah faham. Siapa pemilik qamat? Imam. Gitu pula. Jadi maknanya dia kena minta izin dengan imam, dia kena atau tengok imam kata, okey, macam tu kan? Angguk gitu, baru dia boleh qamat. Kalau tidak, kalau dia qamat juga, dia panggil telah merampas jawatan imam. Tak ada adab. Macam tadi itulah. Macam tiba-tiba je, entah mana punya orang naik jadi imam. Tak boleh, tak ada adab. Tak boleh, tepat orang kan? Orang nak jemput saya, jemput datang rumah saya sembahyang hajat. Boleh. Pakar-pakar ramai pergi, tiba-tiba nampak dah sejadah dah ada sejadah, dia duduk kat tempat imam. Mana boleh, tunggulah tuan rumah yang berhak. Dia kata siapa? Sama ada dia nak jadi ataupun dia bagi tahu siapa. Tak ada adab. Boleh tarik dia ke belakang. Jadi bila tiba-tiba dalam ada masalah, kadang-kadang masalah imam tak ada. Bila buat apa?
Bukan, dia buat apa? Dia nak semayang ni, nak qomat ni, tapi imam tak ada. Dia nak buat apa? Biasanya Bilal buat apa? Qomat je. Qomat je. Salah tu. Dia panggil, dia telah, bukan melanggar, menyamun. Bunyi sedap sikit. Menyamun jawatan imam. Sebab, siapa bagi izin untuk qomat? Imam tak ada. Kalau imam ada lah, boleh imam tak ada. Dia melantik diri dia, samun lah tu. Jawatan imam, dia macam seolah-olah dia kata kat sini kan. Aku jadi imam. Okey. Soalah gitu. Maka sekarang ni bila aku jadi imam, okey, sekarang nak qomat boleh. Dia kata kat diri dia, boleh. Tu dia qomat tu. Seumpama gitulah. Dia lantik dia jadi imam, kemudian dia imam, dia kata kat diri dia suruh qomat. Sebab tu dia berani qomat. Sebab nak qomat kena minta izin imam. Minta izin tu sebut macam tadilah, angkat kening boleh. Tak kisah, tengok pun boleh kadang-kadang. Tengok cukup dah. Dia dah. Dia pun tengok. Dah faham lah tu. Boleh lah. Bukan semestinya di mulut. Dan kadang-kadang sebab tulis macam atau bincang dalam mesyuarat. Kita mesyuarat Maghrib 15 minit baru qomat. Zuhur 10 minit. Dia dah buat mesyuarat siap-siap. Jadi imam tu dah bagi kebenaran siap-siap. Tak apa. Yang tu boleh lah. Cuma tak dapat izin imam pun tak apa, sebab imam dah bagi kebenaran awal-awal. Cuma kenalah imam tu ada kat situ. Kalau imam tu tak ada kat situ, dia tak boleh qomat. Jadi dia nak buat apa? Dia kena lantik imam baru. Imam sementara lah. Dia kena lantik dulu. Cari dulu. Tu. Dia kata okey. Bila okey, cakap qomat baru minta izin dia. Dia kata okey. Baru qomat. Lepas tu dia jadi imam. Yang dia baru lantik. Tu ada dia. Tapi kalau dia qomat dulu, sebenarnya dia yang kena jadi imam. Sebab dia telah melantik dirinya sendiri untuk jadi imam, dan dia minta izin dirinya sendiri, kemudian dia qomat, kemudian dia jadi imam. Sebab qomat dan jadi imam boleh dua-dua. Kita je tak biasa buat. Lepas qomat jadi imam. Kita tak biasa buat. Biasa kita suruh orang buat. Qomat macam tu kan, kita suruh orang qomat, kita nak cakap, aku imam, kau qomat. Kita biasa gitu. Tak semestinya. Boleh gitu. Tak semestinya. Kalau kita rasa qomat kita terbaik, dia tu qomat macam silap tak betul ke apa ke, kita qomat, kita jadi imam. Boleh je. Cuma kita tak biasa buat. Kita siapa nak jadi imam? Aku mau jadi imam, aku qomat. Aku jadi imam, mau qomat. Sebenarnya tak semesti gitu. Boleh, tapi tak semestinya. Jadi kalau kita tahu qomat dia tak okey, kita lah qomat. Dah duduk niat sembahyang, okay? Kita kan Allahu akbar, asyhadu. Lepas tu Allahu akbar, kita lah. Jadi kalau Bilal tu qomat, sepatutnya tolak dia naik. Sebab dia tak minta izin. Nak minta izin. Imam tak ada nak minta izin macam mana? Kan dia dah bagi izin awal-awal 10 minit, 15 minit. Ya, tapi dia tak ada. Lantik imam dulu. Lantik imam dulu. Sebab ini tidak lepas qomat, sibuk. Sudah. Pakat-pakat lagi duduk belakang tiang. Masa tu. Sedangkan tak cantik. Nampak pengurusan pun tak cantik. Teruk sungguhlah masjid ni, surau ni. Nampak tak cantik. Tapi kalau cari dulu, dia tak rasa sangat. Ya, asal tak qomat-qomat lagi. Padahal imam tak ada ni. Betul pergi cari. Cari tu maksud, cari itulah. Bukan cari tu, cari. Tak nampak. Pengurusan tu tak nampak uduh sangat. Nampak okey lagi. Biasalah bila lagi jalan ni. Tengok. Cakap kat tu, cakap kat ni. Tapi kalau lepas qomat, uduh nampak. Pengurusan tu. Nampak gagal lah pengurusan sini. Akhir sekali, entah mana orang musafir yang jadi. Dia musafir nak singgah je. Dia yang jadi. Tak cantik sangat pengurusan tu. Tapi kalau cari dulu, tak terasa. Cari. Kita tu nak pakai jubah, janggut ada sikit. Dia aku tak, dia tak ada janggut. Gitulah kot. Nak cari apa? Alah, bidang terjun. Bukan jadi imam sungguh. Bukan jadi imam tetap. Nak semayang ni. Tengok lah. Dia tak kapiah. Tu pakai kapiah. Yang pakai kapiah. Gitu lah. Lantik tu jadi imam. Lepas tu baru qomat. Kemudian imam ratib yang diletak oleh imam nazir, imam pemerintah di tempat itu, situ dialah lebih berhak yang dilantik. Ataupun kalau kita mungkin buat mesyuarat agung, kalau surau samalah tu. Bila sebab nama je jemaah lantik, tapi kena hantar nama tu kat pejabat agama. Pejabat agama juga sign. Jadi seolah-olah macam pejabat agama lantik lah juga. Seolah-olah gitu. Sebab dia yang luluskan. Kalau masjid itu memang lantik sungguh lah kan. Jadi interview apa semua. Kecuali imam yang diletak oleh raja negeri itu, maka didahulukan atas yang memerintah. Kecuali yang tadilah raja lantik dia jadi imam, dia panggil imam negeri. Contoh ada imam negeri.
Imam negeri tu lebih besar daripada imam masjid biasa. Kalau ada dilantik. Ada tak imam negeri? Tak ada. Imam masjid negeri ada, imam negeri. Tak ada. Tapi ada tempat ada imam negeri. Dia panggil imam negeri, imam negara. Kalau imam negeri atau imam negara ni dilantik oleh raja, dia pergi ke masjid, masjid tu dah ada imam yang dilantik oleh nazir, oleh pemerintah, oleh pejabat agama. Dia imam dilantik oleh raja, dia boleh ke depan tanpa minta izin. Sebab dia lagi besar. Tu maksud dia. Maka didahulukan atas yang memerintah itu. Cuma ada beza sikit. Beza dia imam yang dilantik oleh raja yang besar tadi, dia boleh suruh orang lain jadi imam. Mana dia kuasa tu. Dia memang imam. Aku imam negeri. Aku imam dilantik oleh raja. Dia nak semayang, dia boleh jadi imam walaupun tanpa minta izin. Dan dia boleh arah orang. Macam dia kata, tu kawan aku, mau jadi imam? Boleh. Walaupun yang disuruh tu orang biasa je. Boleh. Maka nak kira dia lagi besar. Sedangkan ada imam yang dilantik oleh pejabat agama. Dia boleh suruh orang sebab dia besar. Sama ada dia imam negeri, imam negara tadi yang terus jadi imam, atau dia dilantik mana-mana punya orang. Dia besar. Lebih besar daripada imam tempat tu, imam masjid tu. Okey. Itu yang pertama. Imam yang dilantik. Maka macam mana imam tadi punya ciri tak terpakai dah lah. Imam gitu, imam gini yang macam-macam disebut ini, imam qari, warak apa semua tadi, tak ada dah lah. Sebab dia lagi besar imam yang dilantik. Tapi imam tu kurang sikit, kena cakap dengan pemerintah. Sebab dia memang dilantik, maka dia lebih besar. Ciri-ciri lain tu dah tak terpakai. Ciri-ciri lain. Okay. Kemudian, ni yang pertama imam lantik raja, yang kedua imam lantik oleh pemerintah, pejabat agama lah. Okay. Kalau kita samalah, pejabat agama tu pun raja juga kan, sultan juga. Okay. Yang ketiga, dari segi turutan, imam yang terlebih faqih. Yang ketiga dan yang keempat, terlebih qari. Faqih ni faham hukum hakam semayang, tu faqih. Qari ini betul bacaan. Bukan qari musabaqah tu, bukan. Yang qari macam musabaqah tu duduk nombor apa tu? Tu yang elok suara tu, duduk di bawah tu. Jangan salah faham. Qari. Bukan masuk qari yang sodak apa, bukan. Yang qari maksud lawan ummi, lawan tak salah baca. Qari itu betul, itu masuk qari. Qari yang mereka yang baca betul. Jadi terlebih faqih nombor 3, terlebih qari nombor 4. Kita tengok. Terlebih faqih. Bila terlebih faqih, dia faqih tu maksud faham hukum hakam sembahyang. Qari bacaan dia, qari lah bacaan dia okey lah, kita panggil bacaan okey. Kenapa bacaan okey duduk nombor 4, faqih pula duduk nombor 3? Tapi kita nak cari imam, kita cari yang qari dulu yang lebih, yang bacaan okey. Kita panggil istilah, kita panggil qari ni okey. Bukan sedap. Sedap duduk nombor berapa? 7. Yang elok suara tu sedap. Bukan itu. Yang okey. Sedangkan yang terlebih faqih, yang lebih berhak. Apa maksud faqih? Dia tahu hukum hakam sembahyang. Dia tahu kalau aku tersalah baca, aku nak buat macam mana. Dia tahu. Kalau terlebih rakaat, nak duduk ke tidak. Kalau terlupa kunut, dah sujud, boleh bangun ke tidak. Kalau on the way nak sujud, terlupa kunut, boleh sunat naik balik ke tidak. Macam mana cara nak sujud sahwi. Macam mana? Satu-satu. Yang berkaitan dengan sembahyang. Yang rukun 13 tu tak payah cerita, semua tahu. Ya, takkan? Faqih, dia mesti tahu cara berdiri, cara rukuk, cara i'tidal. Tak payah, itu rukun. Itu jadi makmum pun kena tahu, jadi imam pun kena tahu, sembahyang seorang pun tahu, sembahyang jemaah pun kena tahu. Maksud faqih yang tahu hukum hakam ni, hukum hakam berjemaah lah. Hukum hakam jemaah macam yang pelik-pelik sikit. Taklah pelik, macam contohnya sujud sahwi kan. Macam mana kena sujud sahwi kan, dia lain sikit. Itu kena tahu. Apa hukum lepas baca sujud, baca ayat-ayat sajadah nak sujud tilawah tu. Tiba-tiba dia terlupa. Bila dia terlupa, rakaat kedua baru teringat, contoh. Boleh baca ke tak? Macam jenis macam tu. Ataupun dia baca surah, tiba-tiba lupa surah.
Lekat. Masa bila dia nak berhenti untuk makmum tolong? Ataupun dia, aku tak nak makmum tolong. Macam mana nak buat cara-caranya? Gitulah. Kalau bunyi orang duk berjalan, dia nak rukuk dah ni. Atau dia dah rukuk dah pun. Tunggu berapa lama? Kan benda tu kan lain sikit. Sembahyang yang 3 rukuk 13 tu tak payah sembang. Memang mestilah. Benda-benda macam tu. Dia kata tahiyat kama sallaita ala Ibrahim. Dia bunyi orang basuh kaki. Tunggu ke tak? Berapa lama kalau nak tunggu? Kalau nampak, lambatnya air nak tutup ni. Aku dah habis baca, tak ada doa nak baca tahiyat. Nak salam dah ni. Tapi sunat tunggu tak? Kalau nak tunggu dah lama sangat doa air terbuka. Rupanya budak-budak dah main air. Berapa lama nak tunggu? Dia kena tahu tu lah. Benda-benda macam tu. Rakaat ketiga, rakaat keempat, bacaan dia tak kuat kan? Rakaat ketiga, rakaat keempat. Jadi kalau dia baca agak laju ke, dia tengok imam makmum pula. Kalau dia baca laju sikit, kalau dia rukuk, makmum tak habis Fatihah lagi macam mana? Kesianlah kat makmum tu. Dia kena faham jenis-jenis gitu. Dia bukan masalah hukum, dia masalah hukum pun ada, tapi dia lebih kepada masalah nak mengharmonikan. Dia kena tahu yang tu lah. Kalau dia ada buat salah apa yang disunatkan sujud sahwi, adakah betul dia kena sujud sahwi? Kalau dia kata ada makmum 3-4 orang yang tak reti ni, yang gini. Kalau makmum tu tak ikut, makmum tu akan batal nanti. Aku sujud sahwi sunat aja. Baik aku tak buat kot. Kalau aku tak buat, kurang-kurang semua sah. Tapi rugilah sikit aku ni sebab tak sujud sahwi. Tapi kalau aku buat, aku tahu dah 3 orang ni memang dia lawan, memang batal dia. Dah tahu dah perangai dia. Maka tak buatlah sujud sahwi. Tu perangai jenis-jenis tu. Dia kena tahulah. Imam tadi. Dari segi adab, dari segi teknik, bukan asal betul je. Asal betul je aku betul. Tak semestinya. Dan dari segi hukum hakam yang membatalkan, dia kena tahu juga. Itu masuk faqih. Kerana tu faqih lebih dari segi qari, dari segi bacaan okey. Bacaan okey dan faqih lebih lagi faqih. Kerana dalam sembahyang hukum bacaan cuma ada 10% saja. Iaitu tahiyat, Fatihah, tahiyat akhir. Takkan nak kira kot takbir dengan salam takkan nak kira, tak payah kira lah, betul lah tu. Jadi bacaan Fatihah itu rukun dan tahiyat akhir. Dan Fatihah lebih ditekankan. Tapi dalam selain daripada bacaan, berdiri itu bukan perlu qari. Rukuk i'tidal bukan perlu qari, maka dia perlu faqih. Jadi faqih dengan qari, Tok Guru buat contoh macam ni. Buat contoh aje, bukannya suruh tapi buat contoh. Seorang ni imam ada 2 orang. Siapa yang lebih berhak untuk jadi imam? Dia ni tak hafal surah, dia hafal Fatihah aje. Inna ata'ina pun tak hafal. Contoh. Tapi dia faqih. Dia tahu hukum hakam sembahyang. Kawan seorang lagi ni, bacaan dia mantap, okey dan sedap lagi. Tapi dia tak mengaji bab pekah-pekah sembahyang ni. Dia tak apa reti sangat. Tapi sembahyang sah, Pak Rukun tahu bab sembahyang jemaah ni. Maka siapa yang lebih layak? Yang hafal Fatihah saja. Lepas amin tak tahu nak baca apa dah rukuk. Yang itu lebih berhak daripada yang baca sedap, surah, hafal Quran lagi. Cuma tak pakai. Dari segi fakih dan Togo bagi contoh gitulah. Biasanya kalau yang hafal Quran ni, biasanya yang fakih ni biasa hafal Quran. Tapi yang hafal Quran tak semestinya fakih. Tak semestinya fakih hafal Quran. Walaupun satu Quran. Habis hafal tu Quran tak semestinya fakih. Kadang-kadang ada je salah dia buat tentang sembahyang raya, terlupa nak takbir yang 5 kali ke yang 7 kali, dia pergi sujud sahwi. Tak fakih lah tu. Tapi bacaan Masya Allah, macam rakaat pertama macam Imam Makkah, rakaat kedua macam Imam Madinah lah. Tapi terlupa tadi nak takbir kan. Biasa takbir kan bukan sembahyang selalu, sembahyang raya. Terlupa nak takbir 5 kali ke yang 7 kali ke, lepas tu dia sujud sahwi. Itu berlaku baru ni. Orang Malaysia, imam kami sujud sahwi. Makmum semua ikut sujud sahwi. Cantik kata. Imam dengan makmum batal. Nasib baik sunat. Tak payah kotor-kotor lah sunat kan. Jadi sebab tu pentingnya faqih benar qari. Yang seterusnya warak. Kemudian warak. Warak ni apa? Dia menghindari buat dosa. Dan bukan menghindari buat dosa je. Dan dia menghindari perkara yang syubhat. Yang nak kata yang sama-sama. Yang sama-sama. Dia hindar juga. Sedangkan yang sama-sama dari segi hukum fiqh boleh. Boleh lagi. Sebab hukum fiqh selagi tak yakin, maka boleh. Ini apa ni? Perbuatan dia. Contoh, makan. Pernah makan hapseng tak? Cina hapseng. Nama pun Cina.
Biskut. Cicah dengan itek. Oh, nyakut molek jadi. Sebab dia rangup. Tapi orang kafir buat. Boleh makan? Boleh. Tapi kalau makan, tak apa warak lah. Tu masuk warak tu. Tapi halal. Malah ada cop jakim lagi. Ada cop? Ada cop. Dia tengok orang tu, yang jual tu karipak. Yang ini jual apa ni, nak beli kan. Yang ambil karipak, nak beli kuih, nak beli kuih bakar. Wah, kuih bakar ni. Yang ni dedah aurat. Yang jual ni. Yang ni tak dedah aurat. Tuduh elok, tapi nampak tak comel. Uduh sikit dia punya bentuk. Yang ni comel je dia punya tu. Nampak menarik, tapi tak dedah aurat. Dari segi hukum fiqh, janji tak berbuat benda najis, tak berbuat benda haram, boleh je kan? Sah jual beli. Tapi waraknya apa? Warak yang itu tak aurat tu lah. Itu masuk warak. Yang dia tak salah, tapi dia tak buat juga. Sebab macam sama-sama macam. Dari segi hukum fiqh, okey je. Hukum fiqh. Makan kedai-kedai orang kafir. Kedai tu memang orang kafir punya. Tapi halal. Malah pekerja dia semua pekerja Melayu Islam. Dia cuma tokek besar je. Dia kalau warak tak masuk. Orang warak dia tak masuk. Cuma tak boleh kata haram, dan tak boleh halang orang, mana boleh. Warak. Itu maksud. Siapa yang lebih warak tu dia lebih layak. Jadi itulah nombor seterusnya. Faham tak? Pertama ada dua orang. Satu faqih, satu qari. Bacaan best. Satu lagi faqih. Faqih dulu didahulukan berbanding qari. Faqih, qari dua-dua dia. Faqih, qari ada dua orang. Dia ada faqih dan qari, dia faqih dan qari. Siapa nak jadi imam? Itulah ambil warak. Aku lebih warak ataupun kau lebih warak. Biasa dia tak mengaku warak ni. Mu lebih warak pada aku, mu lah jadi. Gitu. Maka yang itulah. Jadi tapi kalau warak saja tapi tak faqih, dia duduk nombor last. Warak tapi tak faqih. Tidak. Yang ini faqih tapi tak warak sangat. Semua dia bantai. Semua makan, semua dia bantai makan. Dia tak warak tapi dia faqih. Maka dia duduk nombor satu. Waraknya duduk nombor tiga, nombor empat. Itu maksud dia. Bila bertembung, maka bertembung apa? Faqih sama-sama faqih. Qari sama-sama qari. Faqih dan qari dua-dua. Yang warak. Maka yang warak jadi imam. Lebih berhak. Kemudian yang lebih dahulu pindah kepada kampung Islam. Maksudnya hijrah ni tak adalah zaman Nabi. Siapa yang hijrah, dia yang lebih layak. Zaman Nabi lah ni sekarang tak ada dah. Sama-sama faqih, sama-sama faqih. Sama-sama qari, sama-sama qari. Sama-sama warak, sama-sama warak. Siapa nak jadi imam? Siapa yang lagi hijrah dulu dengan Nabi? Aku hijrah dulu. Bila aku hijrah dulu, maka aku jadi imam. Macam tu. Tapi tak adalah ini. Kemudian yang lebih tua pada Islam tiada pada umur. Cantik dia sebut ni. Tua pada Islam bukan pada umur. Maksud dia macam mana? Yang masuk Islam dulu. Dia masuk Islam dah 30 tahun. Umur dia 40 tahun. Maksud dia masuk Islam umur 10 lah. Umur 10 tahun dia masuk Islam. Tapi dia dah umur 40. Mana dah 30 tahun duduk dalam Islam. Kawan ni Islam baka dan keturunan. Lahir-lahir terus Islam. Baru umur 20. Mana lagi layak? Lagi layak yang kita panggil mu'allab tu lah. Mu'allab dah 30-40 tahun mu'allab juga. Kita panggil mu'allab. Kenapa? Kerana sebenarnya dia dah 30 tahun duduk dalam Islam. Dia Islam baka keturunan. Tapi baru 20 tahun. Umur dia baru 20. Itu maksud dia. Yang lebih dahulu. Apa ni? Sama tadi. Qari dengan qari. Sama-sama faqih dengan faqih. Siapa qari? Sama-sama qari. Sama-sama qari. Siapa warak? Sama warak. Siapa nak jadi imam ni? Yang mana lebih lama duduk dalam Islam. Dia biasa 1-2 dah gagal lah kita. Duk main warak, duk main faqih dengan qari dengan warak 3 je kot. Duk main kat situ je kita. Faqih, qari, warak. Kadang-kadang faqih dengan qari 2 tu je. Bacaan okey dengan tak okey duk main kat situ. Tak sampai kepada umur-umur dia, tak sampai. Tak apalah, kita baca lah. Kemudian yang lebih bangsa. Sama lah tadi. Faqih. Dalam masa yang sama, 2 orang, dua-dua faqih. Dalam masa yang sama, dua-dua qari. Dalam masa yang sama, dua-dua warak. Dalam masa yang sama, dua-dua sama umur, sama-sama duduk dalam Islam, sama-sama umur. Siapa lagi? Yang lebih bangsa. Iaitu bangsa Arab lah lebih daripada bangsa Ajam.
Jadi Arab lebih pada ajam. Maka kalau salah seorang tu Arab, kau lebih. Kau lebih sebab apa? Sebab bangsa nasib baik yang kau, bangsa. Bangsa tak boleh pilih. Aku Melayu, kau Arab. Tapi kalau Pak Arab tak fakih, duduk bawah. Ni kira tu. Ini cuma cerita je ni. Tak ada dah. Kalau Arab dengan Arab, fakih semua cukup tu. Fakih, warok, qori semua cukup. Arab dengan Arab. Maka tengok Quraisy dengan tak Quraisy. Engkau bukan Quraisy, engkau Yaman. Yang bukan Quraisy. Aku Quraisy, maka yang Quraisy lebih. Maka Quraisy. Kalau sama-sama Quraisy, engkau Bani Hashim, aku Bani Muttalib, maka Bani Hashim lebih daripada Bani Muttalib. Maka dia jadi. Okay. Kemudian yang bersih pakaian dan badan dan pekerjaan daripada daki-daki. Ya, ini bukan hina. Kita sama-sama dah, sama-sama faqih, sama-sama qari, sama waraq, semua cukup. Dah tak boleh nak pilih dah, semua cukup. Akhir sekali, mu kerja apa? Aku pomen. Aku kerja postman. Seorang pomen, seorang postman. Mana yang bersih? Postman, maka postman lebih layak. Ini pun saja cerita, tak sampai tahap tu macam tadilah kita. Duk main faqih pun dah gagal lah. Faqih dengan qari pun dah gagal lah. Tak sampai waraq pun kita. yang lebih, yang tak main macam yang masuk dalam longkang, kerja dengan najis, memang nak semayang tu dia cuci. Tapi oleh kena kerja dia dengan perkara-perkara kotor, ada bimbang takut was-was ke apa tadilah. Yang daki-daki ni, yang main-main dengan daki-daki, pekerjaan daripada daki-daki, maksud pekerjaan dia kotor. Nak semayang bersih. Sebab kadang-kadang kan, kalau dia main cat tu kan kadang-kadang bimbang di situ, ada wawan. Jadi, kau kerja cat, aku kerja pejabat, maka kerja pejabat tadilah. Tapi kalau yang cat tadi fakih, dia juga jadi dulu. Kau kerja, aku kerja pejabat, kau kerja, aku main sains-sains aja. Kau kerja cat, kau jadi makmum. Tapi siapa fakih? Yang cat tadi fakih, dia duduk depan. Dia duduk depan. Ini yang fakih semua cukup. Sampai tak kerti, tak boleh nak pilih. Yang kemudian elok rupa. Siapa handsome? Aku ke engkau? Fakih sama-sama fakih. Baca sama-sama sedap, sama-sama okey. Bukan. Belum lagi. Elok suara dulu. Elok suara. Seorang pun tak betul kan. Elok suara dulu. Siapa sedap suara? Ini baru sedap yang suara sedap tu. Mana suara sedap duduk sini? Duduk nombor berapa? Nombor 7. Yang tadi qari tu okey, bacaan okey. Bacaan betul, macam okey. Elok suara. Yang mana lebih sedap suaranya, dialah yang lebih layak. Kemudian baru elok rupa yang handsome. Aku dan kau mana handsome? Sama lah jadi. Walaupun dia tak handsome, tapi aku fakih. Yang fakih juga jadi. Ini tak. Sama-sama fakih, sama-sama qari, sama-sama waraq. Semua sama tadi. Cukup. Allah tak tahu nak pilih dah. Siapa lagi handsome? Aku lagi handsome. Maka aku jadi imam. Gitu lah. Dan yang ada kitab lain, saya buat dobek kat sini untuk guru dobek. Satu kali lepas elok rupa ada satu lagi. Kena dobek ni, kena dobek. Apa dia? Yang cantik isterinya. Duduk kat situ. Yang last. Dengan bini-bini kena tengok. Sungguh. Yang cantik isteri. Selepas elok rupa, cantik isteri. Bukan sama-sama. Siapa lagi handsome? Sama-sama handsome ataupun sama-sama tak handsome. Habis sudah macam mana siapa nak jadi imam ni? Siapa berhak? Binimu ke bini aku lagi lawa? Gitu lah. Iya. Dalam kitab kita tak ada. Kitab tebal-tebal ada. Yang cantik isterinya lebih layak. Sama lah tadi. Isteri cantik tapi tak fakih. Tak jadi juga. Yang fakih lah nombor 1 jadi imam. Ini semua cukup. Semua sampai tak boleh nak pilih. Maka isteri yang cantik. Tak tahulah kenapa. Adalah ulama kata kerana hidupnya lebih tenang kot. Tak tahu lah. Tapi kalau perangai udur tak ada juga. Dan imam yang buta bersamaan dengan imam yang melihat. Kalau imam tu buta ke, imam tu melihat ke, sama je. Tak ada beza. Mu buta dah belakang. Tak. Tak semestinya. Janji dia pakai ikut turutan tadi. Wallahualam. Habis. Nak habiskan tu dia lambat sikit habis. Hukum niat mufaraqah daripada imam. Habis panjang sikit ini. Kalau tidak takkan nak berhenti tengah-tengah tak? Takkan nak berhenti dekat sentiasa bersih pakaian kat situ. Itu yang kita habiskan terus. Yang apa tadi? Berhenti dekat hukum niat mufaraqah daripada imam. Nak jadi makmum, nak niat mufaraqah ada kadang-kadang makruh. Hilang paling jemaah. Elok 27 jadi kosong. Sebab dia mufaraqah. Kadang-kadang dengan mufaraqah tetap dapat 27. Tengok keadaan lah. Akan datang. Tangguh dulu. Surah Tasbih Kafarah dan Surah Al-Subhanallah.